Sama-sama membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang ketiga. 请大家一同翻开腓立比书第3章。 Filipi pasal yang ketiga kita membaca ayat 7 hingga 11. 我们从第7节读到第11节。 Filipi pasal 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan pada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 腓立比书第3章第7节。 这是我先前以为以我有益的，现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有新基督的义。 就是因信上帝而来的义，使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。 Mari kita berdoa. 请大家一同低头祷告。 Kami bersyukur pagi ini Tuhan bawa kami datang ke rumah Tuhan. 感谢你，我们今天可以来到你的家中。 Dan sekali lagi kami masih diberi kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. 你也是给我们机会，让我们可以读你自己的话。 Karena kami menyadari firman-Mu begitu penting ya Tuhan, maka fokuskan perhatian kami untuk mendengar firman-Mu. 主啊，你的话是那么重要，帮助我们可以集中我们的思想来思想你的话。 Dan tolonglah kami bukan hanya untuk merenungkan dan membaca dan mengertinya, tetapi juga melakukan, mengaplikasikan firman itu dalam hidup kami. 我们不但听，我们不但思考，但是也给我们机会，让我们可以实行你的话。 Berkati akan kedua hamba-Mu di mimbar supaya boleh dipadukan sehingga kebenaran firman itu dengan jelas disampaikan di dalam dua bahasa. 求你赐福两位仆人在台上的，可以将你的话讲解得清楚。 Dan berkati setiap kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin untuk kami mengerti. 教导我们每个人可以明白你自己的真理。 Kami serahkan waktu ini dari awal sampai akhir perenungan firman ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. 主啊，我们将这个时间从头至终放在你的手里。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 祷告祈求奉靠耶稣圣名， Amin. 阿门。 Ayat yang ke-10 Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 第4节告诉我们说，我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得他一同受苦，效法他的死。 Saudara, di sini kita melihat Paulus berbicara tentang kerinduannya, keinginannya yang besar. 我们看到保罗对这个事情那么的向往， Paulus berbicara tentang apa yang menjadi goalnya, apa yang menjadi tujuan dalam hidupnya. 保罗也知道他生活的最终的目的是什么。 Paulus berbicara tentang ambisi suci yang ingin dia wujud nyatakan di dalam hidupnya. 他想在他的神圣的目的当中，他想实现在他的生活里。 Paulus berbicara tentang komitmen untuk dia wujud nyatakan di dalam hidupnya. 他在那边立志，他要实行这个真理。 Atau kita bisa mengatakan sesuai dengan topik hari ini, di sini kita melihat inilah filosofi spiritualitas dari Paulus. 这是保罗他的一个生活的哲学。 Saudara, kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? 为什么我们要这么讲呢？ Saudara, perhatikan tempatnya komitmen ini di dalam periode hidup Paulus. 让我们从保罗的生平当中来了解这个事情。 Saudara, kalau kita membaca Filipi 3:7-11, kita bisa membagi periode perjalanan hidup iman Paulus menjadi 3 bagian.
若是我们从腓立比书3章7节到11节，我们就知道保罗的生平当中有3个阶段。 Yang pertama, saudara, Paulus berbicara tentang sesuatu yang sudah lewat, 保罗第一件他提到已经过去的事情， sesuatu yang sudah terjadi, 已经发生过的事情， yaitu pertobatannya, 就是他的悔改， di mana dia berjumpa dengan Kristus 他在那里遇见上帝， dan dia melihat itu satu perjumpaan yang sangat luar biasa sekali. 在他一生当中是一个最特别的一个建议。 Sampai Paulus mengatakan segala sesuatu yang lain aku anggap rugi. 甚至于保罗说：“我当作所有的都是有损的。” Jadi saudara, di ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 Paulus berbicara sesuatu yang sudah lewat. 第7节到第9节告诉我们说，保罗在他已经过去的事情。 Lalu kemudian di ayat yang ke-11 Paulus berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi. 但是在第11节，保罗在那里提起还没有发生的事情， Di mana Paulus berkata, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 成为我也得以从死里复活。 Paulus berbicara tentang sesuatu yang masih menjadi masa depannya. 保罗提到以后将要发生的事情。 Jadi di ayat 7 sampai 9 berbicara sesuatu yang sudah lewat. 第7节到第9节提到已经发生过的事情， Di ayat yang ke-11 bicara sesuatu yang belum terjadi. 11节提到将要发生的事情。 Dan di antara dua periode ini Paulus berkata ayat yang ke-10. 在这两个事件当中，保罗就提到第10节， Di antara masa yang lalu dengan masa yang akan datang ada masa sekarang. 有过去，还有将来，有现在。 Dan di masa sekarang ini Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. 所以第10节告诉我们说，是我就是保罗认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得他一同受苦，效法他的死。 Saudara, Paulus sudah mengenal Kristus ketika dia bertobat. 保罗当他悔改的时候，已经认识基督了。 Dia menganggap itu satu pengenalan yang jauh lebih mulia daripada yang lain. 他认为这一次他认识基督是远超过其他的事情更荣耀。 Tetapi Paulus menyadari pengenalan itu tidak boleh berhenti hanya di masa lalu. 但是保罗也知道他不能停在他过去的悔改当中。 Maka di masa sekarangnya, ketika menantikan kebangkitan dari antara orang mati, Paulus berkata apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. 当他在等候以后复活的再来的时候，他就说他认识耶稣基督。 Setelah perjumpaan Paulus dengan Kristus di masa lalunya adalah perjumpaan yang mengubah hidup Paulus. 保罗认识耶稣基督，是他明白他一生有一个很大的一个转捩点。 Dari seorang yang jahat diubah oleh Tuhan menjadi seorang Kristen yang baik. 他过去是一个很凶恶的一个人，但是结果成为一个善良的一个 Dari 人。 seorang penganiaya Kristen menjadi seorang pemberita Injil yang luar 他 biasa. 过去怎样逼迫基督徒，但是现在他是在那里侍奉基督。 Perjumpaan dengan Kristus yang seperti itu mengubah hidup Paulus. 他与主耶稣的遇见是一个给他一个很大的转捩点。 Dan Paulus menginginkan perjumpaan seperti itu tidak hanya terjadi sekali di dalam seumur hidupnya. 但是保罗也盼望这一次的遇见不是一次，但是屡次的在他一生当中。 Paulus menginginkan pengalaman seperti itu terus terjadi di tahun-tahun berikutnya di dalam hidupnya. 保罗很盼望在以后的日子，在往后的日子里，他不断的遇见耶稣。 Artinya saudara, Paulus ingin untuk terus bertumbuh di dalam mengenal Kristus. 意思是说他在认识耶稣基督的事上不断的长进。 Dia mau ada kemajuan, dia mau ada pertumbuhan di dalam dia mengenal Kristus. 当他认识耶稣基督，他需要不断的长进， Dia mau untuk lebih intim mengenal Kristus. 他要更深一层的认识耶稣基 Dia 督。 mau lebih baik di dalam mengenal Kristus. 当他认识耶稣基督，他要更深一层的认识， Dia mau mengenal Kristus dengan lebih penuh. 他要更完全的认识基督。 Dan jelas itu tidak mungkin cuma terjadi satu kali seumur hidup. 那么这个肯定不能在一生当中只有发生一次， Itu satu proses seumur hidup. 这是一个过程，在一生的一个过程， Satu proses yang bersifat terus menerus. 是一个继续不断发生的过程， Satu perjalanan iman sampai nantinya dia dipanggil oleh Tuhan. 是一个信心的道路，直到见主面的日子。 Saudara, kenapa Paulus bisa mengatakan aku ingin terus mengenal Dia? 为什么保罗说我要继续不断的认识基督呢？ Karena Kristus yang dikenal Paulus adalah oknum yang bersifat tidak terbatas. 因为基督，保罗所认识的基督是一个永无止境的一个人物， Kristus bukan oknum yang terbatas tetapi tidak terbatas. 他是永无止境的。
Paulus tidak puas dengan apa yang sudah dia kenal tentang Kristus. 他没有停在他认识基督那一段的事情上， Masih banyak hal yang dia belum kenal tentang Kristus. 他对基督还有许多的事他还不明白， Masih banyak hal yang dia belum alami bersama dengan Kristus. 还有许多事他未曾经历过， Maka dia ingin untuk mengalami itu hari lepas hari. 所以他愿意继续不断的经历基督。 Dia sudah mengenal Kristus, tapi dia sadar pengenalannya masih sangat-sangat terbatas. 他已经认识基督，但是他自己也心到自己认识基督还是那么的需要有限， Maka dia ingin makin dan makin mengenal Kristus. 他越发要增加认识耶稣基督。 Saudara jangan salah mengerti ayat yang ke-10 ini. 请不要误解世界的意思， Jangan berpikir bahwa Paulus tuh nggak ada kerjaan lain, kerjaannya cuma mengenal dia, mengenal Kristus, and that's it. 但你不要以为这个保罗没有什么别的事情做，他只有在那里认识基督。 Saudara, saya tidak percaya itu yang dimaksud oleh Paulus. 我相信保罗不是这样的一个认识。 Paulus adalah orang yang juga memiliki banyak kegiatan lain. 我们也知道保罗是一个十分忙碌的一个人， Dia melayani dengan giat. 他在那里殷勤的侍奉上帝， Dia juga bersekutu dengan teman-temannya. 他也与其他的同工一同工作， Dia juga bekerja. 他也在那里做工。 Saya percaya dia juga ada waktu-waktu di mana dia rileks, santai. 他们不是在那里很休闲很多的时间。 Saudara, isi hidup Paulus tidak hanya mengenal Kristus. 保罗的一生不是单单的认识基督为他的内容， Isi hidup Paulus penuh dengan kegiatan-kegiatan yang lain juga. 保罗的一生还充满了许多的忙碌的内容。 Tetapi yang Paulus inginkan adalah sekalipun hidupnya penuh dengan berbagai kegiatan, ada satu hal yang dia rasakan tidak boleh tidak ada, yaitu mengenal Kristus. 虽然保罗在那忙碌的生活当中有一件事他不能忘记的，他就是要更深一层的认识基督。 Jangan sampai dia menyingkirkan hal yang esensial itu. 保罗不愿意丢弃那最重要的一件事情。 Saudara, saya harap ini menjadi satu pola yang baik juga untuk hidup kita. 我相信这是对我们每一个人很重要的一种生活的模式。 Hidup kita sebagai orang percaya penuh dengan kegiatan-kegiatan yang lain juga. 我们身为一个基督徒，我们的生活也充满了许多的忙碌的事情。 Penuh dengan kegiatan pekerjaan kita, 我们忙碌我们的工作， penuh dengan pekerjaan rumah tangga kita, 我们忙碌我们的家务， penuh dengan kegiatan pelayanan kita, 我们忙碌我们在上帝的侍奉， penuh dengan kegiatan hobi kita. 我们可能也忙碌我们的嗜好。 Tetapi jangan sampai hal yang esensial ini tidak ada di dalam isi hidup kita. 但是这一件很重要的事情，我们不能没有。 Biarlah kita bisa berkata seperti Paulus, sekalipun dia sudah mengenal Kristus cukup lama, dia tetap berkata, aku mau terus mengenal dia. 让我们学像保罗一样，他在那里说：“我愿意更认识耶稣。 Saudara, apa yang Paulus maksud ketika dia berkata mengenal dia? ”当他说“我更认识基督”，到底是什么意思？ Saudara, mengenal itu beda dengan mengetahui tentang. 认识跟知道是有一个很大的区别。 Paulus tidak berkata yang ku kehendaki adalah mengetahui tentang Kristus. 保罗不是说我想知道有关基督的事情， Tapi dia berkata yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus. 但是我所愿意的是我更认识基督。 Mengetahui tentang Kristus dan mengenal Kristus dua hal berbeda. 知道基督跟认识基督是两码事。 Saya tahu tentang Presiden Jokowi. 我知道有关Jokowi总统， Saya tahu fakta-fakta tentang Jokowi. 我知道他所做的事情， Saya baca fakta-fakta data-data tentang Jokowi. 我也读了他一些他生平事迹， Tapi saya tidak berkata dan tidak bisa mengatakan saya mengenal Jokowi. 但是我不能说我认识Jokowi， Karena saya belum pernah berkenalan 因为我未曾跟他见面， dan saya tidak ada relasi dengan Jokowi. 我也没有跟他有任何的关系。 Untuk mengenal Jokowi, saya harus berelasi dengan Jokowi. 若是我要认识他，我肯定要有一些关系。 Saya tahu tentang istri saya. 我知道我的太太， Saya bisa ceritakan tentang istri saya kepada saudara. 我可以把我太太的故事讲给你们听。 Dan setelah saya ceritakan, saudara bisa akan mengatakan, oh saya tahu tentang istrinya Pendeta Yohanes Satri.
当你听到了以后，你可能说我知道了这个约翰纳牧师的太太， Tapi saudara tidak akan mengatakan saya mengenal istri pendeta Yohanes Satri. 但是你不可能说我认识这个约翰纳牧师的太太， Karena untuk mengenal, saudara harus ada dalam satu relasi. 因为你要认识的话，你肯定要通过一个关系。 Saya bukan hanya tahu tentang istri saya, 我不是单单知道我的太太， saya bukan hanya bisa menceritakan tentang dia, 我不但可以为她讲的一些故事， tapi saya mengenal dia karena sudah bertahun-tahun kami hidup bersama sebagai suami istri. 因为我认识她，因为她以我是我的妻子。 Kami mengarungi kehidupan ini dalam suka dan duka, dalam kegembiraan dan kesedihan bersama-sama. 喜怒哀乐充满了我们两个人的生活， Maka saya bisa mengatakan saya mengenal dia. 所以我就说我认识他。 Saudara, mengenal Kristus berbeda dengan mengetahui tentang Kristus. 认识基督跟知道基督是两码事， Karena mengenal Kristus berarti harus ada relationship, relasi dengan 因为 Kristus. 你认识基督，你肯定要通过你与基督的关系。 Mengenal Tuhan itu lebih dari sekedar tahu fakta-fakta tentang Tuhan. 认识上帝不是单单知道上帝的一些事， Memang tahu fakta tentang Tuhan itu penting. 知道上帝的一些事肯定是很重要的。 Sebab kalau tidak tahu tentang Tuhan, bagaimana bisa mengenal dia 如 nantinya? 果是你不知道，你怎么能认识他呢？ Tetapi dua hal itu jangan disamakan. 但是这两回事不要混在一起。 Maka yang Paulus tekankan di sini bukan pengenalan atau pengetahuan secara otak. 保罗在那里所强调的不是我们的知识，我们所知道的， Tetapi satu pengalaman secara personal, secara pribadi. 但是是一个彼此之间的一个认识。 Satu pengalaman yang dialami oleh Paulus secara nyata. 他是保罗经历过的， Jadi bersifat personal dan bersifat experiential. Secara pribadi dan secara pengalaman. 他是个人的一个经历，个人的一个经验。 Atau kalau kita mau memakai istilah yang populer sekarang, orang sering memakai istilah experiencing God, experiencing Jesus, mengalami Allah, mengalami Yesus di dalam hidup ini. 所以现在我们用现在的话来说是经历过基督。 Saudara, minggu lalu kita merayakan Paskah. 前个礼拜我们在那里纪念复活节， Kita merayakan Yesus yang bangkit dari kematian. 我们纪念耶稣基督的复活。 Jikalau Kristus tidak bangkit, 若是基督没有复活， jikalau tulang-tulang Yesus ditemukan di satu tempat di Palestina, 若是主耶稣的这个骨头被在这个巴勒斯坦被发现的时候， maka Paulus tidak akan bisa berkata, aku mengenal dia. 那么保罗就不能说他认识基督， Karena berarti Yesus sudah mati dan tidak bangkit. 因为主耶稣岂不是已经死了吗？ Kita hanya bisa membaca tentang dia kalau dia mati. 如果他已经死了，那我们只能够读他的生平， Kita hanya bisa mengaguminya. 我们只能在那里赞美他， Kita hanya bisa mengenangnya. 我们只能够在那里纪念他， Tetapi tidak bisa mengenalnya. 但是不能认识他。 Jikalau Kristus tidak bangkit. 如果是基督没有复活的话， Sebab kalau Kristus mati berarti kita tidak bisa berhubungan dengan dia secara experiential. 若是基督已经死了，那么我们就跟他就没有任何的关系。 Maka bersyukur Kristus bangkit dan Paulus bisa berkata, yang ku kendaki mengenal dia. 因为基督已经复活了，所以保罗就可以说，我所要的是我认识基督。 Oleh sebab itu kebangkitan Kristus merupakan satu keyakinan iman yang sangat sentral bagi orang Kristen. 基督的复活成为一个基督徒这个信仰的一个中心。 Kekristenan itu bukan sekedar cuma ajaran-ajaran moral, ajaran-ajaran kebenaran. 基督教不是单单在那里教导人德行， Tetapi kekristenan adalah satu relasi. 但是是一个关系。 Saudara, kita harus betul-betul serius membedakan antara mengetahui tentang Kristus dengan mengenal Kristus. 我们要真正的有一个很大的区别，我们认识基督，或者是我们知道基督。 Adalah mungkin seseorang mengetahui tentang Tuhan, tetapi sebenarnya dia tidak mengenal Tuhan. 有一个人他可能他知道上帝，可是他没有认识上帝。 Dan yang saya takutkan hal itu terjadi di banyak orang yang setiap minggu datang ke gereja. 我发现有许多人到礼拜堂做礼拜，但是他就没有这个区别。 Mereka tahu tentang Allah, 他们知道有关上帝的事， tahu tentang Kristus, 他知道有关基督的事， tetapi tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Kristus. 但是可惜他不认识上帝，不认识基督。 Saudara, satu kali diceritakan ada seorang pemuda di negara Rusia.
曾经有这样的一个故事，在苏联曾经有一个年轻人， Dia ingin untuk menjadi seorang pastor. 他想成为一个这个主教， Maka dia masuk ke sekolah pastor. 所以他进到一个主教的学校。 Sekolah pastor yang ortodoks. 他是一个Saudara, pemuda ini memberikan sepenuh diri untuk mempelajari kitab suci. 那么他住在这个学校里面，他就全心全意来学习这个真理， Sampai betul-betul dia menguasai isi kitab suci. 以至于他也很明白这个圣经里面的道理。 Sampai dikatakan begitu banyak ayat yang dia hafal. 所以他也背诵了许多的圣经的境界。 Tapi tiba-tiba kemudian dia meninggalkan sekolah pendeta itu. 但是突然间他离开了那个学校， Dia berganti karier, 他改别的行， memasuki dunia politik. 他进到一个政治的圈子里， Dan dia mulai meniti karier dari bawah sebagai seorang politician. 所以他从小在那里从小做起，从底层做到高层。 Dan demi mencapai tujuan supaya terus karier politiknya menanjak, dia lakukan cara apa saja. 为了让达到他这个政治的生涯，所以他做了什么事、什么手段都做出来。 Dia akan singkirkan, bahkan bila perlu dia bunuh lawan-lawan politiknya. 所以可能在这个政治的斗争当中，可能他要用各种的手段来去掉他的政敌。 Dia akan singkirkan, bila perlu akan bunuh sekelompok rakyat di satu desa yang tidak mendukung dia. 他可能采取的手段，可能那些不赞同或者没有他一派的人，要把他除灭掉。 Sampai-sampai dia diberikan julukan tukang bantai. 甚至于他被誉为是一个很大的一个刽子手。 Dan nama orang itu adalah Yosef Stalin. 那个人他的名字叫斯大林， Yang pernah menduduki kedudukan tertinggi negara Rusia. 我们也知道斯大林曾经成为一个最高层领导的一个在苏联领导的一个领导。 Seorang yang kita tahu sangat jahat. 这个人是心狠手辣的一个人， Seorang pemimpin yang sangat diktator. 是一个十分独裁的一个领导。 Tapi jangan lupa, dia Dan- tahu banyak tentang Allah. 你不要忘记，他知道许多有关上帝的事情， Dia tahu banyak tentang kitab suci. 他也知道很多有关圣经的事， Dia hafal banyak ayat dalam Alkitab. 他也可以背诵圣经里头许多的境界。 Tapi Yosef Stalin tidak pernah mengenal Tuhan. 但是可惜，斯大林不曾认识上帝， Sehingga tidak heran dia bisa menjadi orang yang begitu jahat. 所以我们不难想象他成为一个最残忍的一个人。 Tidak heran kita bisa menemukan ada orang-orang yang setiap minggu datang ke gereja, tetapi teman-temannya, keluarganya, atau orang lain melihat dia sangat jahat. 虽然我们可能看到一些人，他每一个礼拜都做礼拜，但是没有想到他是那么残忍的一个人。 Ada perbedaan yang sangat serius 有一个十 antara 分区别， mengetahui tentang Tuhan dengan mengenal Tuhan. 认识基督还有这个认识上帝跟知道上帝、知道基督是两码事。 Saudara, Paulus tidak hanya berhenti mengatakan yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. 保罗在那里不断的强调说，我要更认识基督。 Paulus mengatakan yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. 我不但认识基督，我要知道他的复活的大能。 Berbicara tentang kuasa kebangkitan, berbicara tentang kuasa Allah yang besar yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. 这个复活的大能是基督从死里复活了。 Paulus tidak berbicara tentang pengetahuan tentang kebangkitan. 保罗在那里没有提到他知道有关复活的事情。 Paulus tahu banyak tentang kebangkitan. 保罗虽然也知道许多有关复活的事， Dia tahu banyak tentang bukti-bukti kebangkitan Kristus. 他也知道很多有关耶稣基督从死里复活的证据。
Dia percaya fakta bahwa Kristus bangkit. 他相信耶稣基督已经复活了。 Bahkan mungkin saya percaya Paulus itu mengkhotbahkan tentang Kristus yang bangkit. 我相信他也在那里传讲耶稣基督的复活。 Akan tetapi ketertarikan Paulus tidak hanya berhenti sampai di sana. 但是保罗被吸引的不是停在那个地方， Ketertarikan Paulus adalah dia ingin untuk mengalami secara real kuasa kebangkitan itu di dalam hidup rohaninya. 但是他所向往的、所愿意的是，在他的一生当中经历那复活的大能。 Dia sudah pernah berjumpa dengan Kristus yang hidup. 他已经遇见了那复活的基督， Dia pernah mengalami kuasa itu yang mengubah hidupnya dari seorang penganiaya menjadi seorang pemberita Injil. 他是一个经历过复活的大能，他已经在那里经历过耶稣基督，甚至于他从最终得着释放。 Dan sekarang di ayat yang ke-10 Paulus berkata, aku ingin mengalami kuasa itu terus menerus secara real di dalam hidup setiap hari. 他很想晓得他那复活的大能在每一天的生活当中。 Paulus ingin mengalami itu bukan hanya di dalam momen-momen tertentu saja. 保罗想经历过耶稣基督的大能，不是在固定的一个事情， Tapi dia ingin mengalami itu dalam setiap momen dalam hidupnya. 但是他想在他一生当中经历过这样的事情。 Karena kuasa itulah yang memberikan kekuatan, topangan, dukungan untuk Paulus menjalani hidup rohaninya. 因为这个大能就帮助他、扶持他，使他可以继续不断的侍奉上帝。 Paulus tahu untuk bisa menjalani hidup yang memperkenankan Tuhan itu tidak mudah. 保罗也经历的，也知道这个要为神讨神喜悦的生活是不容易的。 Paulus tahu untuk hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan itu tidak mudah. 在上帝面前过一个圣洁、过一个真理的生活是不容易的。 Paulus tahu untuk hidup bergaul dengan Tuhan terus-menerus itu tidak mudah. 保罗也清楚的认识，要与基督一同同行是不简单的事情。 Maka Paulus mengatakan yang ku kehendaki kita mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. 所以他说，他愿意认识基督，跟认识他的大能。 Dia butuh kuasa itu untuk memampukan dia hidup dengan benar. 他需要这个大能。 Paulus tahu itu kuasa Allah yang besar yang dia butuhkan di dalam hidupnya. 他知道这个大能是他所需要的，在他一生当中。 Saudara perhatikan Paulus berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. 保罗说：“是我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦。” Paulus ingin mengalami persekutuan dalam penderitaan dengan Kristus. 保罗愿意与基督一同受苦， Dia ingin untuk bisa rela menderita sama seperti Kristus. 他愿意像基督一样为他一同受苦。 Dia ingin untuk dia bisa meneladani Kristus yang rela menderita. 他也愿意效法耶稣基督的受苦。 Dan saya percaya Paulus tahu itu tidak mudah. 保罗知道这是不容易的， Siapa yang mau rela untuk menderita? 有谁愿意受苦呢？ Kita ingin hidup kita bahagia dan senang dan tidak ada penderitaan. 岂不是我们愿意我们生活得很安详，我们不愿意受苦吗？ Tapi Paulus mengatakan aku ingin bersekutu di dalam penderitaannya. 但是保罗是说他愿意与基督一同受苦， Artinya dia rela untuk menderita. 意思是说他情愿受苦， Dia mau untuk menderita. 他要受苦。 Tapi saudara perhatikan, 请大家注意， sebelum dia bicara tentang kerelaan untuk menderita, 当他还没有提到他愿意一同基督受苦的时候， dia bicara kuasa kebangkitan. 他提到复活的大能。 Mengalami kuasa kebangkitan terlebih dulu, baru dia bisa bersekutu dengan Kristus dalam penderitaannya. 当他已经经历过复活的大能，他才能与基督一同受苦。 Karena Paulus tahu untuk menderita bagi Kristus bukan hal mudah. 因为他深深的知道与基督一同受苦不是简单的事 Dia 情， butuh kuasa Tuhan yang luar biasa memampukan dia untuk bisa seperti itu. 他需要这个神赐给这个大能，让他可以经历与基督一同受苦。 Minggu lalu kita memperingati Jumat Agung, 我们纪念耶稣的受苦， penderitaan Kristus di kayu salib. 主耶稣在十字架上的受苦。 Hari Minggu kita merayakan Paskah. 礼拜天我们纪念耶稣的复活。 Jumat Agung mendahului Paskah. 这个礼拜五的圣诞节是复活节以前， Di ayat yang ke-10, di urutan dibalik, Paskah dulu, baru Jumat Agung. 但是在第四节这里告诉我们说，先有这个复活节，才能够为他受苦。 Aku mengalami kuasa kebangkitan, itu Paskah. 我们经历过复活的大能，那个是一个复活节。
sehingga aku bisa menderita dan mau menderita seperti Kristus, itu Jumat Agung. 甚至于我可以与基督一同受苦，那是受难节。 Maka bagi Paulus, Paskah mendahului Jumat Agung. 那么对保罗来说，这个复活节，在受难节以前， Karena itulah yang membuat dia akhirnya bisa hidup rela menderita demi Kristus. 这造成保罗以后就懂得怎么样与基督一同受苦。 Saudara, ketika kita merayakan Paskah minggu lalu, 前个礼拜我们纪念耶稣的复活， setan akan senang sekali kalau itu hanya berhenti sebagai satu perayaan. 魔鬼若是我们停在那个地方，他要为此而高兴。 Paskah itu selalu jumlah pengunjung gereja lebih banyak dari biasanya. 因为复活节一般参加的人数是一般要比较多的， Dan setan tidak akan khawatir sekalipun banyak yang datang ke gereja, karena mereka datang cuma untuk celebration. 魔鬼也不是因说人来的很多，他感到忧虑，因为他知道这是一个表态。 Tapi setan akan takut dan akan khawatir jikalau orang-orang yang datang itu bukan sekedar celebrate Paskah, tetapi mereka betul-betul orang yang kemudian dalam hidupnya mengalami betul-betul kuasa Allah itu bekerja di dalam hidup mereka. 但是魔鬼最挂心的是，若是一个人不是单单在他的生活上的一个表态，但是真正事情在生活当中，他就感到忧虑。 Setelah yang dikasih oleh Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, acap kali kebenaran tentang kuasa Allah itu terabaikan. 我们在一生当中常常对上帝的大能是那么的忽略， Kita lebih banyak berpikir dengan mengandalkan logika berpikir kita. 我们更加依靠我们思想的逻辑， Kita lebih banyak mengandalkan kekuatan dan kehebatan diri kita. 常常我们就靠着自己的聪明， Sehingga untuk meyakini adanya kuasa Allah yang jauh melampaui itu tidak mudah. 所以若是我们要相信上帝的大能，这是不容易的一件事。 Atau mungkin kita seringkali pesimis dan menganggap Allah nggak akan mampu. 常常是不是可能我们在那里想，上帝不可能可以做出这样的事情， Allah nggak akan bisa menolong. 上帝不可能帮助， Allah nggak akan punya kuasa yang besar. 上帝没有那么大的能力。 Saudara, saya ingat seorang pendeta pernah memberi satu kesaksian, satu cerita. 我曾经记得有一个牧师做怎样的一个见证， Ada seorang jemaat datang pada dia. 有一个会友来见他， Dan jemaat ini dengan jujur berkata begini, 他那个会友很坦白的跟牧师说 Pak Pendeta minta maaf, 牧师对不起， mulai bulan depan saya tidak bisa lagi memberikan persembahan perpuluhan. 从下个月开始我不能在线上我的1/4的奉献。 Pendetanya tanya kenapa? 牧师问他说为什么？ Dengan jujur Bapak ini berkata, penghasilan saya pas-pasan. 我现在的收入是仅仅够用， Dan cukup sering pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. 常常入不敷出。 Jadi tolong Pak Pendeta ngerti saya. 让牧师可以明白这个事情， Karena seringkali tidak cukup, seringkali defisit. 因为常常我们就入不敷出，不够用。 Maka tolong ngerti saya kalau saya tidak bisa memberi persembahan. 所以，若是我们不能献上1/4的奉献，那你要见谅。 Lalu pendeta ini berkata begini, 那么牧师就跟他说 Pak, saya tetap ingin engkau memberi persembahan. 我就跟他说，我还是希望你可以做1/4的奉献。 Ini panggilan untuk orang percaya. 这是一个对所有信主的人的一个呼召。 Dan saya ada solusi untuk masalah Bapak. 我对你所面对的问题，我有一个解决的办法。 Saya tetap ingin Bapak memberikan persembahan. 我很盼望你还是过一个适宜丰盛的生活。 Dan kalau di akhir bulan ternyata tidak cukup, 若是你在月底的时候你还感到缺乏， kalau di akhir bulan ada defisit, 若是你在月底的时候你在那里入不敷出， saya akan tolongi Bapak. 我要帮助你， Saya akan tutupi defisit itu. 我要把你的缺空我来填补。 Bagaimana? 你说怎么办？ Sudah jarang loh ada pendeta seperti ini. 这个牧师已经这样的对他问话， Tidak cukup defisit,
Aku akan tolong sebagai pendeta untuk tutupi kekurangan itu. 若是你亏空的话，我来填补。 Tapi saya tetap ingin kau memberi persembahan. 但是我还是希望你献上奉献。 Saudara bapak ini berpikir. 那么这个人就想， Dan setelah berpikir sejenak akhirnya dia setuju. 想了一会儿，他就同意了。 Setuju dengan cara ini. 他同意用这样的一个做法。 Sebelum bapak itu pergi, 当这个人还没有离开以前， pendeta itu berkata begini. 那么牧师就这样说： Engkau bisa percaya pada saya, seorang pendeta. 你能够信得过我是一个牧师， Percaya pada saya, seorang manusia. 你相信我给你提供的一个解决的办法， Engkau bisa percaya pada saya yang uangnya pun nggak banyak. 你可以相信我，虽然我钱也不多， Tapi engkau bisa percaya bahwa saya akan membantu untuk menutupi defisit itu. 你也可以相信我可以填补你的不足。 Engkau bisa percaya kepada aku yang mungkin bisa ingkar janji. 你相信我，虽然可能我可以誓约， Engkau bisa percaya pada aku yang mungkin satu waktu nggak punya uang untuk membantumu. 你相信我可能有一段时间我就没有这个能力来帮助你。 Bukankah kita memiliki Heavenly Father, Bapak Surgawi, yang jauh lebih kaya, jauh lebih segala-galanya. Kenapa kau tidak bisa trust Him? 岂不是我们拥有一个那样富有的上帝，你怎么不能相信他呢？ Saudara bapak ini tertegur keras. 这个人就得到很大的自卑。 Dan mulai bulan berikutnya, dia tetap memberi persembahan. 下个月他还是在那里献上他1/10的奉献。 Dan pendeta ini berkata, dia melihat bagaimana bapak ini tetap bisa survive bulan demi bulan. 那么牧师也在那里见证他每个月要一个月要比一个月好。 Bukan dengan jalan Tuhan jadikan dia tiba-tiba kaya mendadak. 不是上帝突然间使他变为富有， Bukan dengan tiba-tiba bisnisnya maju dan uang yang masuk mengalir banyak. 也不是说他所做的生意越来越发达。 Tapi bapak ini bisa berkata, entah kenapa sekarang pengeluaran jarang melampaui pemasukan. 但是不知道什么原因，这个人所做的见证，他说，但是现在所得到的比他所付出的更多了。 Paulus ingin mengatakan, aku ingin mengalami kuasa seperti itu hari lepas hari. 保罗愿意经历上帝复活的大能，每一天过复活的大能。 Saudara, itu kalimat yang luar biasa. 这是一个很特别的一句话。 Kenapa luar biasa? 为什么是很特别呢？ Dari masa Paulus bertobat sampai Paulus tuliskan kalimat di Filipi 3 ayat 10, itu Paulus sudah ikut Tuhan hampir 30 tahun. 保罗从他开始悔改相信上帝那一段时间，直到他写的这一段经文，经历了30年。 Sudah cukup lama 30 tahun mengikut Tuhan. 30年跟随基督是已经很足够了。 Paulus dipakai luar biasa selama 30 tahun. 30年之间，上帝重用保罗。 Pengenalan Paulus mungkin lebih daripada teman-temannya yang lain. 保罗对基督的认识远超过其他的同工。 Sudah 30 tahun ikut Tuhan. 他30年跟随基督。 Paulus kemudian tidak berkata ketika menulis Filipi 3 ayat 10, sekarang sudah cukup aku mengenal dia. 保罗当写到腓立比书3章10节的时候，他没有说我认识基督已经够了， Sudah cukup, sudah 30 tahun aku ikut dia. 我认识他已经30年已经够了， Sudah 30 tahun aku mengalami kuasa itu. 我30年已经经历过他复活的大能。 Dan aku sekarang sudah bisa istirahat, sudah tidak perlu mengejar pengenalan itu lagi. 现在我可以休息，我不需要再追求。 Tapi Paulus tidak seperti itu. 但是保罗不是这个样子。 Sudah 30 tahun, dia tetap belum puas. 30年他还是感到不满足， Maka dia mengatakan yang ku kendaki. Terus Sorry. mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. 所以是我
这里不是继续不断的追求他复活的大能，还有复活的能力。 Oleh sebab itu ketika Paulus akan mengakhiri hidupnya, dia bisa berkata, aku mengakhiri pertandingan yang baik. 所以保罗当他临终之前，他说了一句话：“我当跑的路已经跑尽了， Dan aku memelihara iman. 所信的道已经守住了。” Itulah filosofi spiritualitas Paulus. 这是保罗一个在他生活上这个知识的一个逻辑。 Kiranya perjumpaan kita dengan Kristus tidak hanya cuma terjadi satu kali atau cuma di dalam momen-momen tertentu saja. 让我们大家不是认识基督在特别的一个机会罢了， Tapi terus terwujud nyata dalam momen-momen keseharian kita. 但是在我们每日的生活当中，我们不断的经历耶稣基督复活的大能。 Kita berdoa. 请大家低头祷告。 Terima kasih Tuhan untuk Paskah di mana Engkau bangkit dari antara orang mati. 主啊，我们感谢你，因为纪念你的复活是你从死里复活了。 Berarti kami memiliki Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. 我们拥有一个从死里复活的上帝。 Berarti kami bisa untuk berelasi dengan Engkau yang hidup. 我们可以与你复活的耶稣基督有一个亲密的关系。 Berarti kami bisa mengalami realita Engkau hidup di dalam hidup kami. 我们也可以经历过耶稣基督活在我们的心中。 Oleh sebab itu biarlah kami boleh belajar dari Rasul Paulus. 主啊，求你教导我们，让我们可以学习像保罗一样。 Sudah 30 tahun dia mengikut Tuhan ketika dia menulis surat Filipi ini. 虽然已经30年，保罗写了这一篇腓立比书， Tapi sekalipun sudah 30 tahun Paulus tetap berkata yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. 但是虽然30年，但是保罗还是继续不断的追求认识耶稣基督，还有经历他复活的大能。 Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang bukan hanya tahu tentang Tuhan, 让我们每一个人成为一个信主的人，我们不是单单知道基督， tapi kami dalam satu relasi yang hidup, yang intim, yang dekat, yang kami alami di dalam hidup ini. 但是在实际的生活当中，我们是经历过基督，也经历过他复活的大能的一个人。 Karena itulah ya Tuhan yang menjadi kunci untuk kestabilan spiritualitas kami. 成为我们一生追随跟踪基督的一个基督徒， Sehingga kami kelak bisa berkata seperti Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan yang baik dan aku tetap memelihara iman. 让我们也可以去像保罗说了这一句话：当跑的路跑尽了，所信的道守住了。 Kiranya passion yang kuat seperti ini ada juga di dalam diri setiap kami ya Tuhan. 让我们在神的面前所立的约，继续不断的在我们的心灵做工。 Terima kasih untuk waktu kami boleh merenungkan firman-Mu. 主啊，我们谢谢你赐给我们这个机会时间，让我们可以思想你的话。 Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk kami bersyukur dan berdoa. 我们为那从死里复活的上帝献上我们的感恩。